Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia seperti biasa. Setiap pagi kami bertiga akan menemani anda selama 1 jam bersiaran langsung di TVS saluran Astro 122. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kita di laman sosial di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia, dan mungkin ada di antara anda yang mungkin ada komen ataupun cadangan yang nak diajukan, boleh email kami di sejahteraAsia@tvstv.my. Selamat pagi guys, selamat pagi Jess. Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Apa khabar baik? Dan Dah sarapan? dah. Jess dah sarapan? Dah sarapan tadi dah. Anda dah sarapan? Jadi kami nak ucapkan kepada anda terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Baik, kita berpindah terus kepada perincian berita. Pastinya kami bawakan kepada anda perkembangan semasa COVID-19, John. Seperti biasa, saya akan kongsikan dulu, mulakan dulu dengan kes sembuh dan juga perkembangan COVID-19 di Malaysia. Semalam kes sembuh 875 telah pun direkodkan, dan jumlah kes sembuh setakat ini adalah seramai 23,995 kes, dan kes positif baru semalam direkodkan adalah sebanyak 1,054 kes, kembali lagi ke 4 digit. Dan semalam juga kes import 14, kes tempatan 1,040, menjadikan jumlah kes positif setakat ini adalah sebanyak 34,393 kes. Dan duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 12 kes kematian berkaitan COVID-19 sekaligus menjadi angka kematian tertinggi yang pernah direkodkan sejak wabak ini melanda negara kita, Malaysia. Dan semua kematian semalam direkodkan di negeri Sabah. Justru itu jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 263 kes. Kami di Sejahtera Asia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga yang terlibat. Baiklah, untuk meneruskan lagi perkembangan COVID-19, 2 kluster baru telah pun direkodkan semalam, dan untuk terangkan lebih mengenai kluster baru ini, saya silakan Jess. Baik. Jadi terima kasih John. Saya akan terangkan lebih lanjut berkenaan dengan 2 kluster baharu yang telah direkodkan, iaitu sejak semalam. Jadi untuk kluster tersebut dikenali sebagai kluster cergas. Kluster ini melibatkan daerah Serembandi Negeri Sembilan, di mana sejumlah 144 individu telah disaring dan 12 daripadanya adalah positif COVID-19, manakala 6 lagi individu masih lagi menunggu keputusan. Dan kluster yang seterusnya adalah kluster Permatang di daerah Kulim di negeri Kedah serta daerah Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Utara dan Timur Laut di negeri Pulau Pinang. Dan sejumlah 97 individu telah disaring, 8 daripadanya adalah positif COVID-19 dan juga 15 masih lagi menunggu keputusan. Jadi baik guys, boleh teruskan ke perincian COVID di Sarawak? Baik, perincian semasa COVID-19 di Sarawak setakat semalam, Jess dan John, 3 November 2020, 21 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak, dan pecahan kes ini 12 kes adalah daripada daerah Kuching, 3 daripada Miri, 3 Lawas dan 3 lagi dari Lundu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 927 kes. Di Kuching, daripada keseluruhan kes melalui kluster Green Hill sahaja telah melibatkan 8 kes baharu COVID-19. 6 kluster yang masih aktif di Sarawak tidak berubah, sama kluster Baki, Green Hill, Wisma Saberkas, Bah Arnab, Putra dan kluster Seladah. Dan hari ini buat warga Kampung Haji Baki, hari ini adalah hari ke-7 mereka menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Dan juga semalam saya lihat dekat media sosial banyak juga antara itu individu-individu yang mengutip derma untuk rakan-rakan kita di Kampung Haji Baki, dan JPBNS juga ada macam beri nasihat kepada individu yang ingin menderma, pastikan menderma melalui saluran yang dipercayai dan saluran yang betul lah. Kita takut nanti ada yang tertipu, ada yang ambil kesempatan dalam situasi yang sekarang ni pun telah situasi yang sangat gentar, bukan gentar, yang sangat, saya cakap kritikal. Dan penularan berita palsu juga menjadi semakin berluasa. Ini merupakan satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab. Kita berada dalam keadaan yang John katakan tadi kritikal, jadi jangan tambahkan kesulitan dalam kesusahan ini. Perincian berita yang seterusnya mungkin ada? Baiklah, masih lagi mengenai COVID-19, tapi ini merupakan kes positif global. Kini telah pun mencecah 74.2 juta kes dan korban lebih 1.21 juta kes. Dan jumlah kumulatif kes positif global ini ratusan ribu kes baru direkodkan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi
sangat ini nombor merupakan yang sangat satu menyedihkan. angka yang sangat membimbangkan. Betul. Itu daripada peringkat global. Mungkin perincian berita, Jess, ada yang nak kongsikan? Kalau untuk perincian berita, tadi saya nak kembali lagi kepada PKPD Haji Baki. Dan saya dimaklumkan bahawa Haji Baki, mereka, rakyat tersebut menerima 500 ekor ayam percuma. Maksudnya diberikan kepada rakyat-rakyat di sana. Ya, betul. Jadi itu sangat bagus adalah disebabkan kerana mereka berada di situasi sedang kuarantin ya, di rumah. Jadi untuk mengelakkan mereka keluar daripada rumah ataupun membeli belah, jadi mereka telah diberikan 500 ekor ayam percuma. Wah, itu merupakan satu langkah yang sangat prihatin kepada warga penduduk Haji Baki, dan itulah kalau kita menjalani PKPD, ingat jangan ingkar arahan pihak berkuasa. Orang bulak kata orang Sarawak, food Grab food tak dapat masuk, Food Panda tak dapat masuk. Jadi bantuan sebegini memberi sinar kebahagiaan dalam mereka untuk mereka lebih bersemangat berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Sebab itulah kita pun dah tahu Kuching dikategorikan sebagai zon merah. Zon merah. Dan selain daripada itu juga susulan daripada kes peningkatan di Seremban, kerajaan memutuskan untuk mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di daerah Seremban Negeri Sembilan bermula 5 hingga 18 November ini, iaitu esok. Dan ini dikongsikan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang telah pun diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN pada Selasa, iaitu semalam. Jadi itu antara perincian berita yang kita bawakan kepada anda yang sedang menonton kami dalam Sejahtera Asia pada hari ini. Ingat, banyak kali kami pesan, jaga penjarakan fizikal, jangan keluar sekiranya tiada keperluan, dan sekiranya keluar patuhi SOP, balik ke rumah. Perkara pertama yang perlu anda buat adalah mandi. Kita nak tahu perkembangan semasa untuk ekonomi hanya dalam sesi bisnes bersama Johadi Ibrahim. Saksikan. Terima kasih Kuching. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita telah mendapat data-data prestasi ekonomi negara yang dicatat sepanjang bulan Oktober yang lepas. Angka-angkanya kurang memberangsangkan. Berdasarkan indeks FBM KLCI, ia telah mencatat kejatuhan sebanyak 38 mata pada Oktober atau 2.5% bulan ke bulan untuk ditutup pada paras 1,467 mata. Selain ketidaktentuan politik yang berlaku pada bulan lepas, pasaran tempatan yang jatuh bulan ketiga berturut-turut juga dipengaruhi langkah kerajaan melaksanakan semula Perintah Sekatan Pergerakan Bersyarat PKPB di kawasan-kawasan tertentu yang telah diistilahkan sebagai kawasan merah. Kejatuhan harga minyak dan juga pengambilan keuntungan dalam sektor tenaga, bank dan REIT turut menjadi faktor penyebab. Keseluruhannya ini menjadikan dalam tempoh 10 bulan tahun ini FBM KLCI mengalami kerugian sebanyak 7.7%. Data ini telah dianalisis oleh firma CGS CIMB yang mengeluarkan laporan tersebut. Menurut CGS CIMB ini, penyertaan pelabur runcit dalam pasaran equity Malaysia pada awalnya mencatatkan peningkatan. Tapi bila PKPB bermula 14 Oktober, ia menyusut susulan perbincangan pengisytiharan darurat pada 23 Oktober dan lanjutan PKPB sehingga 9 November. Ini menyebabkan purata nilai dagangan harian jatuh 9% kepada 4.4 bilion pada Oktober, walaupun ia lebih tinggi 129% tahun ke tahun dan 103% tinggi berbanding purata yang dicatat tahun lepas sebanyak 2.15 bilion. Jika ini diterjemahkan kepada bahasa sehari-harian, sebenarnya ia adalah agak negatif. Sebab itu semua perhatian sekarang ini tertumpu kepada hari Jumaat ini, di mana kerajaan akan membentangkan belanjawan 2021. Antara soalan penting yang harus ditanya ialah sektor atau industri manakah yang harus diberi perhatian oleh kerajaan. Secara umumnya, keseluruhan sektor industri di Malaysia ini memerlukan perhatian, kecuali beberapa yang memang mendapat keuntungan besar dalam masa pandemik COVID-19 ini, seperti industri pembuatan sarung tangan getah. Ini adalah antara kaunter-kaunter dan perniagaan yang cukup menguntungkan buat masa ini. Tetapi di sebalik itu, sebenarnya kalau tolak tepi semua industri ini, yang betul-betul harus diberi perhatian oleh kerajaan dalam belanjawan 2021 Jumaat ini ialah rakyat, kita semua.
yang ini melibatkan semua lapisan, tidak kiralah B40, M40 atau T20, buruh ataupun professionals. Seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, yang profesional seperti dalam industri penerbangan pun tidak terlepas daripada kesan COVID-19 ini. Baru-baru ini kita tahu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ada memberi cadangan supaya dibenarkan pengeluaran sebanyak RM10,000 daripada akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja. Itu duit kita sendiri. Right? Dan kita juga tahu bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengulas mengenainya dan menolak mengenai cadangan tersebut. Walau bagaimanapun, disebabkan keadaan-keadaan semasa, termasuk angka-angka prestasi ekonomi yang saya sebut tadi bagi bulan Oktober yang agak negatif, perbincangan dan polemik mengenai cadangan pengeluaran duit kita sendiri daripada KWSP masih lagi berterusan. Pihak pembangkang pula mengeluarkan kenyataan supaya dicadangkan untuk diberi wang sagu hati berbentuk sama seperti BRIM sebelum ini, iaitu RM1,000 seorang. Itu antara cadangan-cadangan yang dikeluarkan oleh kedua-dua pihak. Yang pentingnya ialah memang perhatian kepada rakyat diperlukan, terutama sekali dari segi aliran tunai keluarga ni. Yang kita bimbangkan, jika tidak ada aliran tunai yang baik dalam kalangan rakyat ni, mereka yang betul-betul terdesak akan beralih kepada ahlong yang akan memudaratkan lagi keadaan mereka di kemudian hari. Satu lagi yang lebih kita bimbangkan ialah mereka akan beralih kepada kegiatan jenayah demi untuk menampung kehidupan masing-masing. Soalnya sama ada kerajaan berkemampuan atau tidak untuk memberi wang ini adalah sesuatu strategi yang harus kita harapkan ada sesuatu yang positif daripada kerajaan untuk tetapkan pada Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat Parlimen pada Jumaat ini. I think the main difference between school, college, and university is the great degree responsibility that you get when you come to Polytechnic. You've pretty much done in charge of all aspects in your life, your academic life, or your social life at Polytechnic. Curriculum Information Document Online System or CIDOS is a web-based solution designed specifically for efficient and effective control over curriculum document inventory, teaching and learning, T&L materials, and knowledge sharing. It is a tool that supports the T&L via the internet between lecturers and students. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang baru menonton kami, selamat pagi kami ucapkan kepada anda. Dan baik, hari ini terus kepada topik perbincangan kita mengenai pendidikan TVET. Dan sebelum itu kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Pengarah Politeknik Mukah Encik Dullah bin Muluk dan Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Encik Iskandar bin Ridwan. Assalamualaikum, selamat pagi Encik. Sihat, apa khabar? Sihat-sihat belakang. Bila balik Mukah ni? Kita akan balik besok. Besok Besok petang. Semoga semuanya dalam keadaan selamat lah. Jadi Politeknik Mukah menjalani pendidikan TVET dan sebelum itu kalau kita lihat kebolehpasaran graduan Politeknik Mukah telah meningkat daripada 92.3 kepada 95.13%, iaitu dari tahun 2017 ke tahun 2018. Daripada jumlah tersebut, seramai 950 pelajar daripada 998 orang graduan telah berjaya mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi. Jadi Encik Dullah, kita nak tahu, adakah graduan ini benar-benar hebat ataupun mereka sebenarnya diperlukan oleh kerana pembangunan yang sedia ada pesan?
Terima kasih Encik Igas. Assalamualaikum dan selamat pagi dan salam PMU Gemilang. Terima kasih tidak terhingga kepada TBS kerana menjemput kami dalam segmen Sejahtera Asia. 3 tahun kebelakang ini kita punya GE, Graduate Employability, ataupun kebolehpasaran graduan Politeknik Muka atau ringkasnya kita panggil PMU, melebihi 92%. Ini bermaksud graduan PMU mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan setelah menamatkan pengajian mereka di PMU. Saya tidak menidakkan kenyataan tadi yang Gas bagi tahu. Graduan PMU memang hebat. Memang hebat ya? Memang hebat. Sebab semasa menjalani latihan industri, mereka telah dilamar oleh syarikat untuk bekerja dengan mereka. Malah ada syarikat yang memilih pelajar kami semasa mereka di semester 5 lagi, iaitu sebelum mereka menjalani latihan lagi. Program yang ada di PMU ini memang melalui PNA ataupun program need analysis sebelum dilaksanakan. Bermakna program yang ditawarkan adalah mengikut kehendak industri masa kini. Pembangunan masa kini memerlukan tenaga kerja dalam kalangan mereka yang mempunyai kemahiran TVET, iaitu pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Baik, Encik Iskandar, kalau kita lihat peratusan kebolehpasaran yang cemerlang oleh Politeknik Muka ini, adakah ianya dapat mengubah persepsi ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke Politeknik? Okey, terima kasih Gas. Okey, kalau kita lihat melalui lisan ibu bapa dan orang ramai semasa promosi program hebahan yang kita jalankan melalui Jabatan Hal Ehwal Pembangunan Pelajar kita di PMU di seluruh Sarawak, amat berpuas hati dan menggalakkan di mana mereka menyatakan keyakinan mereka terhadap sistem TVET sekarang melalui promosi. Dan kalau kita lihat pun di peringkat sekolah-sekolah di sekitar Sarawak, mereka memberi input, memanggil kita untuk sama-sama memberi penerangan program-program yang berada khususnya di Politeknik Muka, amnya di seluruh Malaysia ini. Ya, kalau kita lihat melalui 36 buah politeknik dan 103 kolej komuniti di Malaysia ini di bawah naungan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi dapat yang kita lihat di sini melalui hebahan promosi ini kita dapat melihat reaksi daripada ibu bapa lah yang amat memberansangkan. Alhamdulillah. Jadi apa tadi, selain daripada Politeknik, Encik Iskandar juga ada kongsikan bahawa apa tadi, TVET bukan yang lagi satu College Community. College Community juga ya. terlibat dalam TVET. Selain daripada Politeknik dan juga College Community, apa lagi institusi yang terlibat untuk pembelajaran TVET? Okey, pembelajaran kalau kita lihat sendiri di kawasan di Muka sendiri kita ada PPKS, Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak, yang menawarkan berkaitan dengan lebih kepada hands on juga. Sama macam yang ditawarkan di peringkat politeknik, kita pun ada jiran kita UiTM. Kalau kita lihat melalui UiTM. Tapi kalau kita lihat yang berkaitan dengan Politeknik Muka yang di sekitar Muka, kalau kita melihat institusi-institusi ini lebih kepada hands on yang kita lihat. So maksudnya sekarang ini bukan sahaja di peringkat Politeknik Muka, so kita juga bersaing dengan institusi lain. Jadi kelebihan di peringkat politeknik, kita mengenengahkan pelajar-pelajar kita melalui industri-industri persekitaran. Sebab kita mengeluarkan pelajar-pelajar ini adalah berkaitan dengan kehendak industri. Sebab macam yang Cik Dullah Pengarah Politeknik Muka maklumkan tadi adalah kita membuat PNA. Program Need Analysis. Program Need Analysis untuk selari dengan keperluan industri. Baik, bercakap mengenai persaingan, Encik Iskandar dan Encik Dullah, IPT lain saya kira sudah pasti akan melipat gandakan usaha mereka untuk mencapai tahap kebolehpasaran seperti mana Politeknik Muka. Jadi, apakah usaha berterusan oleh Politeknik Muka agar orang kata terus menghasilkan graduan yang lebih berkualiti pada masa akan datang? Kita di Politeknik Muka kita melaksanakan banyak program untuk memastikan kita punya pelajar-pelajar mendapat pekerjaan dan kebolehpasaran yang baik. Pertama sekali dari segi attitude pelajar dan juga pensyarah. Kita yang kedua dari segi soft skill dan hard skill ya. Kemudian dari segi pengetahuan, kemudian management, kita nak betulkan management kita, environment di kampus, kolaborasi dan juga
ICT di Politeknik Mekah. Ya, jadi dia banyak bekerjasama dengan industri players, apa yang industri memerlukan, dan TVET, kalau tak silap saya, dia lebih kepada hands-on. Dan kita nak tahulah, apakah antara ataupun kumpulan ataupun tumpuan sasaran pelajar untuk pembelajaran TVET ni? Macam like target market, target student. Ya. Di Politeknik Mekah kita menganjurkan 8 program yang utama, iaitu kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, mechanical, perdagangan dan juga IT. So sekarang ni kita melaksanakan kolaborasi dengan syarikat-syarikat di luar. Kita berjumpa dengan CEO, COO untuk mendapatkan respon daripada syarikat-syarikat supaya kita mendapat tempat memperkenalkan Politeknik Mekah di persada negara. Saya nak Politeknik Mekah ni dapat dikenal oleh seluruh rakyat negara Malaysia. Bukan setakat itu, kita dapat bersaing dengan mereka juga. Jadi mahu dikenali oleh seluruh rakyat Malaysia. Baik, selepas ini kita akan tanya mengenai bagaimana sebenarnya TVET atau lebih dikenali dengan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ini dapat melahirkan tenaga kerja atau modal insan yang adaptif dengan industri yang ada pada hari ini. Betul. Seperti sekarang saya rasa banyak juga syarikat-syarikat ataupun industri players yang memerlukan individu yang hands-on, yang tahu apa yang mereka buat. Jadi perbincangan kita akan lebih mendalam selepas ini. Terus bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Yep. Tak ada dalam list. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia, dan seperti topik yang kita bincangkan hari ini mengenai pembelajaran TVET, dan juga ada bersama dengan kita ialah Encik Dullah, pengarah Politeknik Mekah, dan juga Encik Iskandar, Timbalan Pengarah Politeknik. Baiklah, kita nak tanyalah macam mana TVET boleh lahirkan tenaga kerja yang adaptif dalam industri kita hari ini? Kita ada Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Jadi melalui mereka pembangunan kurikulum yang agak terancang dan selaras dengan keperluan TVET. Kajian semula kurikulum sentiasa diadakan dari masa ke semasa. Program-program yang ditawarkan selari dengan kehendak semasa. Kita juga mendapatkan nasihat industri melalui penasihat-penasihat program, majlis penasihat politeknik, dan juga syarikat-syarikat atau agensi dengan program-program pengajian yang ada di Politeknik. Kita selalu mendapatkan nasihat daripada mereka. Ya, jadi itulah hubungan yang baik dengan industri, dengan industri key players. Jadi kita nak tanya sekarang dengan adanya COVID-19, adanya PKP, kita tahu bukan semua pelajar ataupun institut masih ada yang tutup. Jadi macam mana Politeknik meneruskan lagi pembelajaran, ataupun adakah pembelajaran ditangguhkan ataupun dilakukan secara online? Okey, kalau kita lihat ini adalah masalah yang kita katakan sebagai masalah global. Dan kalau kita nyatakan penularan COVID ini, jadi apa yang kita di peringkat Politeknik Mekah yang bermula pada 18 Mac 2020 yang lepas, pelbagai SOP, pelbagai garis panduan yang kita perolehi daripada MKM, daripada KKM, daripada JPPKK kita sendiri, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community kita, dan juga KPT, dan juga daripada Sarawak JPBN. So kita olahkan bersesuaian untuk memastikan SOP di kalangan staf kita dan juga pelajar dan juga kontraktor-kontraktor yang berada di dalam PMU terjaga dan terjamin dan dipatuhilah. Jadi melalui cabaran ini kita nak memastikan bahawa kalau kita lihat pada bermula bulan Julai lepas, operasi di peringkat PMU, kita pun telah beroperasi perkhidmatan penyampaian dan juga pengajaran PDP pun telah berlangsung. Tapi kita cuba hadkan dengan menggunakan
sesuai SOP yang telah dibangunkan bagi memastikan perkhidmatan penyampaian kita berjalan dengan lancar lah ya. Dan kalau kita lihat sendiri pun PDP kita pun dijalan secara talian secara talian untuk memastikan kelangsungan perkhidmatan itu disampai walaupun tak kalah dalam keadaan penularan COVID-19 ini. Adakah 100% PDP ini diadakan secara atas talian ataupun ada juga yang dilakukan di PMU? Okey. Kalau kita lihat pada penghujung Ogos yang lepas, iaitu pada 29 dan 30 Ogos yang lepas, kita menerima kemasukan pelajar-pelajar baru. Kita nyatakan kemasukan ini lebih kepada kemasukan ke kampus asrama kita, yang mana kemasukan pendaftaran pelajar secara online telah pun berlaku pada 3 Ogos yang lepas. Dan kita sekarang ini di dalam kampus kita ada dalam lebih kurang 1,400 orang pelajar, dan kita mengikut saranan daripada kita punya JPPKK dan saranan kita punya KPT untuk PDP kita dijalankan secara atas talian. Memang secara atas talian. Secara atas Kalau talian. kita tahu TVET ni dia lebih kepada amali, praktikal dan sebagainya. Jadi macam mana orang kata PMU mengatasi cabaran itu? Okey. Kalau kita lihat kita dinyatakan sebagai TVET. Apa yang berlaku, kita membuat perancangan awal sebab kita ada rancangan mengajar semester kita, yang mana di peringkat awal kita olah adalah lebih kita katakan sebagai teori. Kita ajar sebagai teori, kita teorikan dulu kepada pelajar kita ni. And then untuk yang berkaitan dengan technical part, mungkin dalam keadaan semasa ini kita melihat perkembangan semasa, dan kita lihat yang sebelum ini kita pernah melalui simulasi. Simulasi, ambil contoh adalah berkaitan dengan kita buat hands on berkaitan dengan video-video. So kita wawarkan kepada pelajar kita. So kita sekarang ni menunggu permakluman sekiranya pelajar-pelajar boleh balik ke kampus dan boleh face to face dengan SOP yang telah ditetapkan, maka masa itulah masa yang sesuai untuk kita melakukan hands on kepada pelajar face to face. Baik, saya kira perancangan dan lesson plan itu perlu diatur dengan efektif dan proaktif sesuai dengan keadaan semasa. Baik, kalau kita lihat antara kesukaran yang dihadapi oleh majikan status quo hari ini, mereka seringkali mengalami masalah komunikasi dalam kalangan pekerja. Dan kalau kita lihat negara maju seperti contoh John, banyak yang dapat berjaya menjual engineering solutions ataupun aplikasi mereka disebabkan oleh kemahiran komunikasi mereka yang cemerlang. Bila kita melihat kepada kepentingan komunikasi ini, bagaimana sebenarnya PMU ataupun Politeknik Muka ini menerapkan daya komunikasi dalam kalangan pelajar? Sebenarnya dalam akademik sistem pembelajaran di Politeknik, kita banyak melibatkan komunikasi antara pelajar dan pensyarah dalam assignment ataupun tugasan-tugasan yang dilaksanakan juga. Pelajar perlu membentangkan kepada pensyarah dan juga rakan-rakan mereka dalam kelas. Jadi yang lain pula selain daripada dalam kelas, pelajar TVET ni juga melalui aktiviti Majlis Perwakilan Pelajar, penyertaan mereka dalam pertandingan peringkat PMU, Sarawak dan juga kebangsaan, dan juga melalui jabatan-jabatan akademik yang ada di PMU sendiri, persatuan, kelab dan persatuan seperti kelab multimedia, unit keusahawanan, rakan pustaka, rakan pusat Islam, dan juga mereka ni dibiasakan dengan komunikasi. Jadi kebiasaan ini telah membawa pelajar kita ni cara berkomunikasi dengan betul apabila mereka keluar daripada Politeknik Muka. Baik, kalau sekali lagi kita lihat dalam World Economic Forum pernah menyatakan bahawa kita di Malaysia untuk mencapai negara maju ataupun lebih cemerlang dalam pendidikan dan melahirkan graduan yang berkualiti, kita kena fikir apa kerja yang belum wujud, John, tetapi mereka graduan ini bersedia untuk menjawat pekerjaan tersebut. Dan ini kata orang kita perlu berfikir beberapa langkah ataupun tahun ke hadapan. Jadi bagaimana PMU ataupun Politeknik Muka bersedia menghadapi cabaran ini nanti? Seperti yang kita maklum, dunia sekarang dah banyak berubah daripada dunia konvensional kepada dunia elektronik. Betul. Ya. Kalau dulu perniagaan secara talian ini amat janggal, tetapi sekarang telah mengambil tempat. Contohnya di Shopee, Lazada, Zalora, WhatsApp, Instagram, Facebook. Sistem perbankan sekarang pun dah berubah. Tidak ada teller, dah dikurangkan. Semua penggunaan mesin.
cash-less transaction, kan? Jadi penjualan nasi juga sekarang ini digunakan aplikasi WhatsApp. Ya, betul. Jadi penghantaran melalui GrabFood dan juga PandaFood. So Politeknik Muka mendedahkan pelajar kami dengan ilmu pengetahuan yang terkini melalui kursus digital entrepreneurship. Satu lagi cyberpreneurship dan juga keusahawanan itu sendiri. Program-program dan aktiviti keusahawanan sepanjang pengajian mereka di Politeknik Muka kita adakan. Kita buat kursus-kursus dengan pelajar, dengan staf dan juga dengan komuniti setempat. Kursus secara digital. Jadi itulah kita kena keep track with the time, kena ikut perubahan masa dan sebagainya. Dan ini Politeknik Muka sentiasa menghasilkan ataupun mengeluarkan orang kata graduan yang berkualiti sesuai dengan kehendak industri. Terima kasih Encik Dullah dan Encik Iskandar kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Baik, selepas ini banyak lagi yang kita nak bincangkan dalam Sejahtera Asia. Betul. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kementerian Pengajian Tinggi telah mengamanahkan the management of the return to UNIMAS management. We have a discussion with them and we were told they will be leaving on the 29th or the 30th of April. Setelah hampir 2 bulan terperangkap di kampus berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lepas. Hari ini, seramai 598 orang pelajar Sarawak yang menuntut di Semenanjung Malaysia telah dihantar pulang. Kami balik daripada KL. InsyaAllah dalam petang tu kami akan ke Bintulu, akan diuruskan oleh semua Sarawak volunteer. So, antara peraturan yang kami perlu ketahui, yang pertama kami perlu kuarantin dekat rumah selama 14 hari, sekiranya 2 minggu lah. So, sekarang tu kami ada guna tangan tu akan track kami. I'm very happy to be back, very grateful. Thank you to the government and all the authorities for making this possible. And we will be home quarantine for 14 days. We will have to check in every day, 2 days, one morning, one at night, and after 14 days we can take out our tag, and on the 7th day we have to go for swab test. Balik tu adalah lega lah satunya sebab dapat balik dapat sama dengan keluarga, and then kami pun ada duka cita sikit sebab ada juga kawan yang masih ada dekat IPT masih. Biarpun sedih, sebahagian daripada mereka tidak dapat balik ke rumah, namun langkah dan proses ini penting bagi memastikan pandemik ini tidak terus menular. Laporan Lukman Muhammad bersama juru kamera Fikri Razak. Duduk rumah, kita jaga kita. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Baik, kita nak tahu sama ada susah ataupun tidak belajar. Jadi kita ada tetamu jemputan istimewa iaitu Nurul Nabilah dan Amirah Falwizah, betul? Selamat datang Nabilah, selamat datang Amirah. Selamat pagi, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Tadi kalau kita lihat VT yang dipaparkan sebentar tadi, itu adalah antara orang kata kelegaan yang diluahkan oleh pelajar apabila mereka selamat sampai ke tanah air. Bukan senang nak harungi COVID-19, balik ke negeri asal dan sebagainya. Tapi itu adalah satu benda. Satu lagi benda, dah sampai tanah air ni, kita kena belajar juga secara online. Dan pada pendapat Nabilah lah, adakah ini sebenarnya memberi kebaikan atau cabaran kepada pelajar itu sendiri? Okay. Speaking from my own experience lah, pada awalnya benda ni memang challenging sebab benda ni sangat baru and we're not used to it. So, actually awal-awal tu memang kita anggap sebagai cabaran lah sebab actually online class ni lebih memenatkan daripada physical class sebab kita gunakan extra energy untuk fokus and then lebih-lebih lagi kita tak ada macam less interaction lah with the lecturer. Kita tak dapat socialize dengan kawan yang duduk dekat sebelah.
Tapi as time passes by, dia macam it gets easier lah. Banyak godaan, betul tak? Betul. Banyak godaan dekat rumah. Betul. Baik. Kalau Amira sendiri rasa? Bagi saya, the first online class yang saya hadir tu, saya excited lah. Sebab benda tu benda baru. So macam it was very foreign lah. Tapi lama-lama setelah buat dah lama dah online class ni, dah dekat nak 9 bulan kot. Benda tu nampaklah kesusahan online class tu. Sebab hari tu saya ada test, tapi masa tu blackout masa tengah-tengah buat test tu. Tengah test. Masa tu malam. Sempat siapkan tak? Sempat siapkan sebab dia macam blackout tu dah okey lah. Tapi itulah nak cari masa tu nak fokus kat test, tapi lepas tu nak kena cari fokus, nak cari torchlight lagi. So macam fokus tu dah tak terganggu. Macam mana keputusan untuk subjek tu okey? Tak dapat result lagi. Belum dapat result lagi. Harap okey lah. Kalau ni, Nabilah adalah daripada Fakulti Perubatan. Ambil khusus perubatan. Jadi pastinya ni, perubatan dia akan banyak melibatkan kerja amali, eksperimen dan sebagainya. Jadi saya kira perkara sebegitu tak dapat dilakukan buat masa sekarang. Mungkin ada alternatif daripada universiti anda secara online? Kalau secara online, fakulti saya yang buat sekarang, kita orang still continue with online learning. Jadi kita belajar tentang teori dululah. Teori dululah. Nanti so that we become more prepared kalau kita pergi posting nanti. Ada tak pensyarah bagi tahu bila akan proceed dengan kerja-kerja amali tu? Benda tu masih dibincangkan lagi, belum confirm. Tapi yang pastinya adalah tahun hadapan. Tahun hadapan. Buat kerja amali. So kita kena buat teori dulu. Kalau sebelum ini masa kita belajar tak ada pandemik COVID-19, kita belajar teori, masih segar dalam ingatan teori itu, kita terus buat amali kan. Tapi cabaran kepada diorang ni kena letak banyak-banyak teori. Lepas tu baru buat amali. Harap-harap masih ingatlah nanti masa buat amali. Tapi antara aplikasi yang sering digunakan semasa online kelas ni? Nak tahu juga. Pada masa ni me and my classmates lah, kita selalu gunakan platform Microsoft Teams. Microsoft Teams. Pernah dengar? Belum lagi. Sebab kebiasaannya dengar Zoom, Skype macam tu. Itu sahaja yang selalu yang tu antara yang popular. Yang tu ada juga. Tapi Microsoft Teams ni dia membolehkan macam pensyarah-pensyarah untuk upload diorang punya material untuk pelajar, and then kita boleh buat video conferencing. Dan boleh chat. Ni, walaupun menggunakan Microsoft Teams, Zoom, Skype dan sebagainya, kekangan tu saya kira pasti ada kan Amirah? Jadi kalaulah Amirah ni tak faham terhadap sesuatu silibus semasa diajar secara online learning tu, bagaimana Amirah mengatasinya ataupun macam mana nak bertanyakan follow up question kepada lecturer selepas online class tu? Lecturer masih buat online consultation. Dulu physical consultation. So macam kalau tak faham boleh jumpa lecturer and then boleh bincangkan lah. Tapi lecturer kita orang, diorang buat online consultation. So kalau tak ada boleh WhatsApp je lecturer. Kalau tak ada pun kelas yang advantage pasal online class ni, kelas tu di-record. So kalau tak faham, kalau dia miss, kita boleh replay. Yang tu best. Yang tu best betul. Yang tu memang baguslah. Senang kan? Sebab kalau masa physical class, kalau kita tak take note habis. Lepas tu tak boleh nak catch up lagi dah. Exam, pernah tak meniru? Jujur. Online. Kalau ada niat nak meniru pun tak dapat sebab sebab saya dengar exam secara online ni, saya dengar lah diorang pandai. Diorang buat secara online, masa tu diorang kurangkan. Betul. Betul. Tak ada masa nak cari jawapan. Jadi nak buat kerja-kerja tak baik ni tak sempat. Tak dapat. Kalau ni college Amirah, dia punya durasi exam tu masih sama macam biasa ataupun dikurangkan? Dia depend on lecturer. Ada lecturer yang kalau buat exam kita orang selalu biasanya standard 3 jam. 3 jam. 3 jam. So masa 3 jam tu lah buka Zoom tu. And sepanjang tu buka Zoom, lepas tu buat test lah. Lepas tu hantar. Ada lecturer yang akan bagi masa sampai malam.
Sebab diorang tahulah connection internet ni macam kadang-kadang tak elok. So it's hard lah. Bercakap mengenai internet. Talian internet ni. Kata orang kalau nak buat video call ataupun online learning dia melibatkan video dan memakan data yang banyak. Kalau Nabila sendiri pernah tak mengalami situasi ataupun kawan yang kehabisan data sebab tak semua ada internet di rumah? Ya, betul. Jadi mungkin ada bantuan daripada pihak universiti ada? Diorang ada macam syorkan plan data, plan data mobile yang khas untuk belajar lah, yang lebih murah daripada plan data mobile yang lain. So benda tu boleh membantu students lah yang mempunyai kekangan internet dan kekangan kewangan. Maksudnya bantuan yang diberikan dari segi kewangan ada tak? Dari segi kewangan pelajar-pelajar ada. yang susah ni. Dia boleh contact the faculty dan the authority boleh tolong lah. Maksudnya adalah inisiatif daripada pihak IPT ini untuk membantu mereka yang mungkin kekurangan bajet untuk memiliki internet yang laju di rumah dan sebagainya. Amirah dimaklumkan memilih bidang accounting ya. Jadi kenapa Amirah memilih bidang accounting? Boleh ceritakan sedikit tak? Saya memilih ACCA ni sebab dia merupakan jurusan profesional. Dan setahu saya di Malaysia kita kekurangan chartered accountant Bumi Putra. Tak ramai yang suka matematik tau. Saya sendiri tak suka matematik tau Gas. Tak suka. Log 3 tambah log 5 berapa? Log kan. Sekarang dah kira-kira. Saya okeylah dengan maths. And saya nampak perkara ni macam peluang yang boleh saya manfaatkan lah. And so far dah 3 tahun dah saya belajar account and so far I'm doing okay. So alhamdulillah it worked out. Ni bila lah. nak grade ni? Final year is it? Final year. Bukan, saya baru pelajar tahun ketiga. Belajar tahun ketiga. Yang ni? Saya insya-Allah habis Disember ni. Wow, tahun ini juga. Setuju ke tidak kalau saya katakan bahawa belajar semasa COVID-19 ini yang mana kita terpaksa belajar secara atas talian menyebabkan para pelajar ini susah nak make friends dengan kawan-kawan yang lain? Nabila. Saya rasa saya setuju dengan statement tu sebab semakin lama kita berada dalam rumah, kita rasa macam susah nak communicate. And then sometimes macam ada rasa social anxiety kan sekarang. True. So rasa nervous lah kalau nak jumpa dengan orang tu. Kalau Amirah pula macam mana? Ini ada memberi orang kata sedikit awkward moment tak kerana nak jumpa kawan yang dah lama tak jumpa? Awkward tu awkward. Tapi saya lebih rasa macam online class ni sebab dah lama tak jumpa kawan. So macam rasa rindu dekat kawan tu adalah. Walaupun secara atas talian. Sebab atas talian kalau kita belajar je tapi tak dapat pun nak communicate dengan kawan. Macam Dan bercakap mengenai komunikasi, Jess, saya kira di universiti ni banyak kerja-kerja group assignment dan sebagainya. Dan kalau melibatkan IPT yang ada pelajar antarabangsa susah sebab kita tak kenal mereka kan. Kalau sekolah ni senang, kita kenal setiap seorang dalam batch kita. Universiti ni banyak dalam satu batch tu. Ada tak mengalami kesukaran ini nak cari siapa group member yang lecturer assign sebab online learning kan? Nabila. So far kalau saya rasa okey je sebab saya memang dah kenal each and every one of my classmates lah. So saya dah tahu macam how to say perangai lah yang masing-masing ada dalam grup. Maksudnya dah tahulah siapa yang malas, siapa yang rajin tu ya. Dah boleh pilih sendiri. Tak boleh cakap. Kalau Amirah macam mana? Jurusan saya dia tak melibatkan coursework. So dia full individu ya. Dia exam memang 100% exam based. Sebab dia accounting kan. Dia susah sikit nak ada group discussion. Betul. Mana boleh seorang tu tambah lepas tu seorang tu buat bahagi lagi. Kan campur aduk jadinya lepas tu. Sebab itu kita tampilkan 2 orang, seorang daripada jurusan medik dan seorang lagi daripada jurusan accounting. 2 kursus yang berbeza. Tetapi saya kira mereka menyahut cabaran ini walaupun secara online learning, saya kira mereka fun sebenarnya kan. Betul. Melakukan online learning ini. Seterusnya, kita nak tanya Jess. Kalau tadi mengenai peperiksaan, kita nak tanyalah kalau diberikan pilihan nak kembali belajar secara normal ataupun terus sahaja dalam keadaan online learning ni. Saya rasa ni kita Amirah dulu.
Saya Jujur, rasa, jujur. Sejujurnya saya rasa physical class is better lah. Oh, better. Better. Sebab macam kalau tak faham, macam lecturer boleh hands on terus mengajar kat depan tu. I mean online pun dia boleh juga, tapi macam feel dia lain sikit. Lepas tu kalau kita tak faham, ya kita boleh contact via WhatsApp dan sebagainya untuk tanya follow up question, tapi lambat. Nampak reply. Betul. Kalau Nabila macam mana? Kalau saya Ke online class? Jujur? actually saya agree dengan Amira. I actually prefer physical classes. Sebab saya rasa macam lebih senang nak get the knowledge tu kalau face to face. Betul. Dia kena hands on ni guys. Kalau belajar medik ni kena hands on. Kena hands on, Untuk kena elak banyak kecelayan. hands on. Betul. Dan juga Amira tadi maklumkan bulan Disember ni graduate. Jadi macam mana proses graduation dekat tempat? Perancangan daripada pihak perancangan universiti. daripada pihak Dengar universiti. macam mana majlis graduasi nanti akan diadakan? Betul-betul. Dia habis bulan 12, tapi kalau graduasi tu akan berlangsung pada tahun hadapan. Jadi dia akan buat macam mana? Mungkin dia akan bagi, sebab kita tahu kita tengah berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi dia mungkin akan bagi transkrip tu direct macam tu sahaja ataupun kena buat by appointment. Kalau UiTM setahu saya kena buat by appointment ni. Setakat ni belum ada, belum lagi lah ada perancangan ni macam mana. Tapi kalau kita orang just hope that the pandemic nanti dah ada cure lah tahun depan. Belajar di mana? Saya belajar dekat KUPTM KL. Oh, di Kuala Lumpur. Kalau ni Kuala Lumpur, ini di Sarawak saja kan? Di Samarahan, Unimas. Jadi balik di Kuching ni lega tak? Lega kan? Sebab saya actually masa MCO awal-awal start tu, saya stuck dekat KL sebulan lebih. So experience tu memang menakutkan. Memang scary lah. Tapi memang itulah, rasa nak balik. Dah balik Sarawak ni, satu benda yang kena bayar, kena fokus belajar online. Kalau tak, ketinggalan. Cakap mengenai ketinggalan, mungkin kita di set ni bersama dengan dua orang pelajar yang saya kira sangat komited, bertanggungjawab. Betul eh? Betul. Bagi pelajar yang senang nak ketinggalan ataupun mudah nak terganggu ni, apa antara gangguan yang sebenarnya boleh menggoda mereka di rumah ni untuk senang je nak skip online learning ni? Saya rasa pasti ada kawan-kawan ni antara korang berdua yang tak ada ataupun absent dalam online learning class. Apa antara gangguan yang mereka hadapi, Nabila? Saya rasa gangguan macam yang saya dengar lah dari feedback from my friends. Saya rasa benda yang boleh melekakan adalah of course gadgets lah. Macam tengah-tengah buat online class, nak search information, tiba-tiba terbuka TikTok. Macam tu. Tiba-tiba. Tapi, and then benda lain juga macam kalau dia ada responsibility lain dekat rumah. Macam ada some of my friends, they have to take care of their siblings. So benda tu kacau lah a bit. Jadi itulah walaupun ada gangguan seperti TikTok ke, media sosial ke, kita kena lihat itu sebagai benda yang kita kena ketepikan dulu. Belajar. Sebab walaupun kita dilanda pandemik COVID-19, saya kira pelajar pada hari ini perlu bijak untuk menggunakan situasi ini. Mungkin kita boleh guna pakai video yang telah direkod itu untuk sentiasa dirujuk, untuk membuat exam dan sebagainya. Kena lihat kelebihan dalam kekurangan yang ada pada hari ini. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini yang saya kira dua orang pelajar yang sangat komited terhadap bidang akademik mereka. Terima kasih Nabila dan Amira. Harap-harap kita dapat jumpa lagi. Stay safe, okey? Baik. Selepas ini kita kembali bersama dengan Jess dan John hanya dalam Sejahtera Asia. Kita berehat dulu. Selepas ini kita jumpa lagi. Kembali lagi bersama kami bertiga dalam Sejahtera Asia dan topik kita pada hari ini, Jess dan John, saya kira memberi cakna mungkin kepada golongan ibu bapa di luar sana untuk tidak teragak-agak menghantar anak mereka ke politeknik sebab mereka kata tadi, kata
pengarah dan timbalan pengarah tadi, mereka ada program need analysis yang membuatkan graduan ini sentiasa menepati kehendak pasaran. Dan tadi juga kita bersama dengan pelajar kita yang bernama Nabilah dan Amira, dan kata mereka committed dan suka dengan online learning ini, tetapi kalau diberikan pilihan, pastinya mereka tak nak online learning lah. Mereka nak kelas secara fizikal sebab itu lebih memudahkan mereka. Pensyarah dan pelajar perlu sentiasa kreatif lah sebenarnya untuk menggunakan platform online ini untuk menyampaikan proses pengajaran dan pelajar pula menerima proses pembelajaran. Kalau John, apa pendapat John mengenai online learning ni? Okey, bagi saya macam dalam dunia ni banyak benda sebenarnya yang boleh di-innovate, ada inovasi. Tapi bagi saya pembelajaran masih lagi perlu dilakukan secara tradisional, iaitu face to face, hands on. Memang boleh kita belajar online, boleh, tetapi mungkin dari segi penyampaian, dari segi take back ilmu yang kita dapat balik mungkin agak macam dia tak mungkin agak sukar sikit. Ya, dan kita tahu juga bukan semua pelajar ataupun tenaga pengajar ada akses kepada internet, terutamanya dekat Sarawak ni. Dan bagi saya lagi memilih face to face. Walaupun saya sempat untuk online learning selama 1 semester, tetap memilih face to face Tetap memilih face to face. Tapi ni ada kebaikan ada keburukan jelah. Macam ya. Itu sahaja yang kami nak kupaskan dalam Sejahtera Asia pada hari ini. Mungkin Jess ada pesanan sekali lagi kepada mereka di luar sana, sebab sekarang kes di seluruh negara sudah mencapai 4 angka. Pesanan secara ringkas, Jess. Jangan lupa amalkan 3W, iaitu wear dan juga wash dan juga want. Jangan lupa tahu semua. Jaga penjarakan fizikal, jangan keluar rumah sekiranya tiada keperluan. Ingat, golongan berisiko, orang tua, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai penyakit kronik. Jangan keluar sekiranya tiada keperluan. Jumpa lagi esok dalam Sejahtera Asia. Daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok.